Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Syawal 28 Mei bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan tajuk utama berita malam ini. Bekalan ikan sejuk beku habis. Juga persenda agama, Jabatan Agama Negeri boleh ambil tindakan. Stok simpanan ikan sejuk beku di Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sudah habis dan tidak boleh menampung masalah kekurangan dan kenaikan harga ikan ketika ini. Dan pengerusi LKIM, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, masalah birokrasi dan sistem penyampaian yang lemah dikenal pasti sebagai punca masalah tersebut. Menurut Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, LKIM mempunyai kilang membeku ikan dan tong sejuk beku yang boleh memuatkan 1,000 tan metrik ikan, namun terbiar tidak digunakan. Maksud Datuk, masalah bekalan ikan dengan harga ikan mahal tak sepatutnya timbul? Tak sepatutnya timbul. Ikan kita banyak. Kita tahu bila musim ikan banyak kita beli simpan. Kalau tak cukup level kita boleh import simpan. Kalau dah terdesak ikan kurang penerta, mana kita nak cari? Sebab kita tak ada stok. Ikan kalau dibekukan boleh tahan 2 tahun. Tegas Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, masalah kekurangan dan peningkatan harga ikan yang sentiasa berlaku bukan disebabkan masalah cuaca atau kartel, sebaliknya berpunca dari birokrasi yang terlalu lembab dan sistem penyampaian yang gagal. Menurutnya bermula dari dilantik sebagai pengerusi, beliau sering menekankan tentang stok penyimpanan ikan, namun sehingga hari ini LKIM tidak melaksanakannya. Keadaan itu, ujar beliau, cukup menyedihkan kerana masalah ketidakcukupan ikan di pasaran menyebabkan rakyat terpaksa menanggung kos hidup yang tinggi untuk membeli protein tersebut. Datuk Syed Abu Hussein Hafiz berkata demikian kepada media pada majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Dewan Bunga Raya di Bukit Gantang. Sabtu lalu, pengerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat Abdul Hamid Bahari berkata, pendaratan ikan bermula di utara semenanjung Malaysia berkurangan hingga 70%. Ia menyusut daripada lebih 1 juta tan kepada kira-kira 300,000 tan sebulan berikutan keadaan cuaca tidak menentu sejak 2 bulan lepas. Orang ramai diminta membuat laporan kepada Jabatan Agama jika mengesan sebarang muat naik di laman sosial yang mempersenda agama Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata, Jabatan Agama Negeri-Negeri boleh mengambil tindakan terhadap perbuatan itu termasuk tindakan undang-undang. Kalau ada benda pelik-pelik tu, kalau boleh report terus kepada pejabat agama untuk ambil tindakan. Kepada JAKIM pun tidak ada kuasa untuk ambil tindakan. Kita akan berhubungi pejabat agama negeri-negeri untuk mengambil tindakan. Tegas Datuk Idris, perbuatan seperti itu tidak sepatutnya berlaku kerana ia secara jelas mempermainkan Islam serta hukum hakam agama. Katanya perbuatan memuat naik sebarang kandungan video atau konten dalam media sosial sekiranya berkaitan dengan agama perlu dibuat dengan ilmu. Justru beliau menasihatkan masyarakat supaya berpada-pada dalam media sosial dan tidak terbawa-bawa dengan sebarang konten berbentuk keagamaan sehingga tular dan menjejaskan keharmonian. Datuk Idris berkata demikian kepada media pada majlis Rumah Terbuka Aidilfitri PAS di Ipoh. Baru-baru ini tular beberapa video seorang lelaki menunaikan solat dan gerakan salamnya sama dengan gerakan kipas angin yang dipakaikan telekong. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun dilaporkan hilang dikhawatiri terjatuh dari rumah rakit di Bukit Rangin dekat Kuantan awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Kuantan ACP Wan Zahari Wan Busu, ketika kejadian, ibu bapa kanak-kanak itu sedang menganjurkan majlis sambutan Hari Raya dan dihadiri kenalan terdekat di rumah rakit berkenaan. Gerak hati saya lah seorang bapa, memang anak saya ada kat atas ni lah. Dia tak jatuh dalam air, tapi itulah kita cuba cari semua, kita pakai cari ikhtiar lah mana-mana
Kira kita reda, saya reda je lah. Terima kasih kepada semua anggota-anggota pakat cari. Siti Nur Atia Sofia Muhammad Sukri disedari hilang oleh ahli keluarganya kira-kira pukul 11.15 malam semalam. Menurut ayah mangsa Muhammad Sukri Ali, 50 tahun, anaknya dibesarkan di rumah rakit dan sudah terbiasa dengan keadaan tempat tersebut. Dia sekeluarga redha dengan kejadian yang menimpa anaknya yang mesra dipanggil Tia, namun berharap ditemui dengan selamat. Menurut Muhammad Sukri, sebelum disedari hilang, anaknya dilihat bermain dengan anak saudaranya yang berusia 4 tahun. Dan ini pula keseronokan 6 sahabat bermain di kolam terbiar bertukar tragedi apabila salah seorang daripadanya lemas. Menurut rakan mangsa Muhammad Hadwan Iman Abdul Hadi, 17 tahun, tidak pandai berenang namun tetap meneruskan aktiviti tersebut. Muhammad Yazid Muhammad Marwan, 15 tahun berkata mereka berenam sampai ke kolam itu kira-kira 6 petang semalam. Mangsa yang tidak pandai berenang menaiki tong polistrin yang dijumpai di tebing kolam sehingga ke kawasan tengah kolam. Tanpa disedari, tong itu bocor dan dimasuki air yang membuatkan mangsa panik dan gagal mengimbanginya lalu terjatuh ke dalam air. Dia bersama rakan lain melihat mangsa terkapai-kapai sambil menjerit meminta tolong. Mereka cuba berenang ke arah mangsa, namun lokasi mangsa terjatuh itu terlalu dalam, membuatkan mereka takut dan berpatah balik ke tebing, lalu berlari keluar mendapatkan bantuan dari orang awam. Dia naik macam satu bot polistrin tu, ayak yang Sean dia main tang ni tu, ayak tak ada pun. Main tang sikit tu ayak jadi macam bocor. Ayak masuk dalam tu, tu jadi tenggelam. Tenggelam tu yang dia meninggal leman tu. Mangsa merupakan pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Mergong yang tinggal bersama bapanya di flat gemilang yang terletak 500 meter dari kawasan kolam terbabit. Sementara itu, menurut Ketua Polis Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Ahir, kolam terbiar itu tidak berpagar dan dipercayai menjadi tempat orang memancing serta mandi walaupun terdapat papan tanda amaran dilarang mandi di kawasan itu. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan tertiarap di dasar kolam terbabit pada kedalaman 1.5 meter pada 10.49 malam. Ini kawasan tasik atau kolam terbiar lah, yang tidak berpagar, di mana orang memancing dan ada juga budak-budak yang datang untuk mandi lah di kolam ini. Mayat dihantar ke Hospital Sultan Nabahiyah untuk bedah siasat. Di Kelantan, operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa lemas ketiga di Sungai Pasir Kelang, Kuala Krai diperluas dalam jarak 100 meter dari lokasi mangsa dipercayai hilang. Timbalan Ketua Polis Kuala Krai Deputi Superintenden Kamaruzaman Harun berkata, operasi SAR yang bermula 7 pagi tadi disertai 43 anggota pasukan keselamatan serta penduduk kampung. Sungai Kelantan setakat ini keadaan airnya tenang dan cetek, dan kita yakin mangsa ketiga masih lagi berada di tempat kejadian. Ini berdasarkan keadaan sungai sekarang. Skop pencarian juga kita tumpukan pada hari ini di lokasi kejadian, kerana kita yakin mangsa masih lagi berada di tempat kejadian. 3 bot milik JBPM dan PDRM serta sebuah bot APM digunakan dalam operasi ini. Dalam kejadian 4 petang semalam itu, 3 remaja bersaudara yang juga warga Thailand membabitkan 2 perempuan dan seorang lelaki dikatakan mandi di sungai berkenaan ketika keluar memancing bersama 2 lagi rakan mereka. Mangsa yang lemas dan telah ditemui adalah Nik Nabila Tuan Tengah 15 tahun dan Nik Adib Tuan Tengah 12 tahun, manakala sepupu perempuan mereka Ku Nabila Ku Zaid 15 tahun sehingga kini belum ditemui. 2 mangsa itu ditemui masing-masing pada jam 5.30 petang semalam dan 9 malam tadi oleh penduduk kampung sebelum dihantar ke Hospital Machang untuk bedah siasat. Dan ini pula berita yang baru diterima. Mayat terakhir mangsa lemas di Sungai Pasir Kelang Ku Nabila Ku Zaid, 15 tahun, sudah ditemui lewat petang tadi. Mangsa dijumpai pada jarak 1 km dari lokasi dia dipercayai lemas selepas mandi di sungai berkenaan bersama 2 sepupunya petang semalam. Mayat berkenaan ditemui terapung dan tersangkut dekat batu di pulau
di tengah sungai oleh pasukan penyelamat dan penduduk kampung pada kira-kira jam 6.15 petang tadi. Mayat dihantar ke Hospital Sultan Ismail Petra Kuala Krai untuk bedah siasat. Jemaah Haji Johor berlepas ke Tanah Suci bermula 19 Jun depan. 1,246 bakal jemaah haji dari Johor akan berlepas ke Tanah Suci mulai 19 Jun depan. Dan penerbangan pertama dari lapangan terbang Sesenai Johor akan membawa 160 bakal jemaah. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata terdapat 6 penerbangan dari Johor dan penerbangan akhir pula pada 28 Jun depan. Masa memang terhad dan yang kita nak orang semua faham, tabung haji sendiri pun mendapat maklumat yang agak lewat daripada Kerajaan Arab Saudi. Jadi dia bukan soal tabung haji melewat-lewatkan. Tapi kita menghormati Kerajaan Arab Saudi, mereka juga ada urusan keselamatan mereka dan mungkin akibat daripada itu melewatkan sedikit urusan di tanah air kita juga. Yang saya difahamkan pun daripada hari tempoh biasa 8 hari dipendekkan ke 5 hari pengurusan. Dan yang kita kena kagum adalah tabung haji masih lagi mampu menguruskannya. Beliau ditemui pada penutup program kursus Perdana Haji di Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Turut hadir pengarah tabung haji Johor, Abu Syukur Jangga. Sementara itu, Abu Syukur memaklumkan sebanyak 200 bakal jemaah haji yang menerima surat tawaran haji terpilih tidak dapat menerima panggilan itu atas pelbagai sebab, antaranya bertukar alamat, masalah kesihatan dan keuangan. Hari Sukan Pusat Didikan Kanak-Kanak Al-Kauthar EduKids pecah rekod sebagai perhimpunan sukan kanak-kanak terbesar di Malaysia. 3,387 kanak-kanak tadika Lembah Kelang berhimpun di Zoo Negara siang tadi. Menurut pengasas Al-Kauthar EduKids, Datin Nur Fadilah Alias, karnival sukan ini bertujuan meningkatkan perkembangan anak-anak setelah 2 tahun terperap di rumah ekoran pandemik COVID-19. Untuk membantu ibu bapa kat luar supaya anak-anak ni dapat kembalikan balik semula pertumbuhan dan proses perkembangan mereka untuk lebih baik lagi, membantu untuk meningkatkan perkembangan emosi, mental dan fizikal kanak-kanak. Dan juga selain itu kami dapat memberi anak-anak rasa bonding di mana ibu bapa dapat bersama-sama melibatkan dalam penyertaan hari ini. Pelbagai acara berbentuk Explorers diadakan bagi kanak-kanak dan ibu bapa, antaranya tapak kaki gajah, lempar gelung, bowling kelapa dan sebagainya. Ibu bapa dan anak-anak bersorak gembira ketika menyertai setiap cabaran dalam permainan sukan tersebut. Perasaan tentunya gembira lah, sebab setelah 2 tahun pandemik kan, kita memang tak ada aktiviti, anak-anak pun sekolah pun dekat online kan. So untuk berkumpul sama-sama beramai-ramai ni memang satu aktiviti yang seronok lah. Sementara itu, menurut Pegawai Eksekutif Al-Kauthar EduKids Bakhtiar Alif Ibrahim, mereka bercadang membuka lagi 200 pusat pendidikan tahun depan. Kita akan, insyaAllah kita akan memecahkan rekod kita sendiri. Seperti tahun yang lepas, kita telah memecahkan rekod kita sendiri dalam Malaysian Book of Record, yang mana the most number of children in a kindergarten sport day event. Dan insyaAllah, Alhamdulillah tahun ini juga kita dinobatkan sekali lagi dalam Malaysian Book of Record sebagai the most number of children in a sports day event. Sijil rekod himpunan kanak-kanak terbesar itu disampaikan pengurus pejabat Malaysia Book of Records, Lee Pui Leng. Rekod baru itu mengalahkan rekod lama Oktober tahun lalu dengan 1,374 penyertaan. Hari Wartawan Nasional atau Hawana yang akan disambut esok merupakan pengiktirafan bagi menghargai jasa para pengamal media dalam membantu membangunkan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek berkata, tugas kewartawanan berdepan cabaran yang besar dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Bidang kewartawanan ini adalah merupakan satu kerja yang begitu mencabar, perlu komitmen yang tinggi sebab mereka perlu bersedia untuk bertugas di mana saja cabarannya. Sebagai contoh, semasa pandemik COVID-19, wartawan kita akan pergi ke kawasan lapangan
dan dari segi risiko jangkitan itu memang ada, dan memang ada wartawan kita yang dijangkiti dengan COVID-19. Dan begitu juga bila kita berhadapan dengan banjir besar pada tahun lepas, hujung tahun lepas, wartawan kita pun turun padang, pergi ke lapangan untuk mendapatkan maklumat terkini, berita terkini untuk disampaikan kepada rakyat ataupun keluarga Malaysia sendiri. Beliau berkata demikian ketika persiapan Majlis Kemuncak Hari Wartawan Nasional 2022 di Melaka. Mengulas lanjut mengenai persiapan Hawana 2022, beliau berkata segala persediaan berjalan lancar, bagaimanapun beberapa aspek perlu diperkemas sebelum dilangsungkan esok. Tugas dan cabaran wartawan kian mencabar, risiko kemalangan atau kecederaan menanti terutama ketika liputan perang dan bencana, dan dalam memberikan maklumat kepada orang awam, nyawa mereka jadi taruhan. Justru satu majlis media perlu diwujudkan bagi menangani aduan kebajikan wartawan yang diabaikan majikan. Menurut Presiden Ikatan Wartawan Malaysia Indonesia Iswami Datuk Mokhtar Husin, dengan adanya satu mekanisme ia boleh membela kebajikan wartawan dan majikan. Ada baiknya kalau diwujudkan satu mekanisme di mana pihak-pihak yang terkilat terhadap media boleh menyalurkan aduan atau komplain kepada sebuah majlis, misalnya majlis media atau press council, di mana aduan mereka ni boleh diteliti dan diadili oleh majlis media ini, dan seterusnya membuat ketetapan atau keputusan sebelum perkara seperti itu dibawa terus ke mahkamah. Wartawan antara barisan utama di kawasan risiko melaporkan berita bagi pihak majikan. Walaupun kerjaya itu menjadi minat mereka dengan jaminan keselamatan, ia amat bermakna kerana nyawa mereka dihargai. Ia seperti menang-menang. Dan bagi wartawan senior yang pernah ke medan perang dan lokasi berisiko, Hairul Anwar Yahya, aspek keselamatan wartawan dan juri kamera perlu diutamakan sebelum menghantar mereka ke lokasi, tidak kira dalam dan luar negara. Selalunya banjir dan tanah runtuh, di mana saya lihat kebanyakan wartawan yang pergi tidak mempunyai kelengkapan yang mencukupi. Mereka tidak ada memakai jaket keselamatan, mereka tidak memakai boot keselamatan. Jikalah terjadi sesuatu, contohnya sekiranya mereka berhadapan dengan banjir dan terjatuh dalam banjir, bagaimana mereka ingin menyelamatkan diri? Syarikat tidak boleh sebenarnya menyerahkan tanggungjawab itu kepada pihak berkuasa. Contohnya, dia bagi satu assignment kepada wartawan ni pergi untuk buat liputan banjir. Bukan minta penganjur di sana yang menyediakan, contohnya pihak bomba. Bukan. Sebenarnya perlu tanggungjawab itu dipikul oleh pihak syarikat. Sediakanlah jaket keselamatan sekurang-kurangnya yang boleh terapung dan juga mempunyai whistle. Whistle ni penting, ya. Beliau yang bertugas ke negara bergolak Somalia bersama juru kamera Noram Faizul Muhammad Nur yang terkorban di sana pada 2011 berkata, jaket keselamatan dan helmet perlu dibekalkan oleh agensi media kepada petugas. Dan kami juga tidak pergi menjalani kursus-kursus tertentu. Contohnya, jikalah kami ditembak di sana, apa yang perlu kami lakukan? Jika seseorang itu cedera, apa yang perlu kami lakukan? Tidak ada pendedahan itu sebelum September 2011. Lepas itu baru saya rasakan ada sedikit kemajuan, sedikit penambahbaikan di mana syarikat media mula menghantar wartawan dia, juru foto dia, juru kamera dia untuk berkursus. Dan aspek ini sebenarnya telah lama diambil berat wartawan barat. Kenderaan terjunam sungai, 7 askar maut. 7 askar India terbunuh manakala 19 lagi cedera selepas kenderaan yang dinaiki terbabas sebelum terjunam ke dalam sungai Shyok. Kemalangan berlaku di wilayah terpencil Ladakh bersempadan China. Menurut pihak berkuasa, kenderaan tersebut terjunam kira-kira 15 meter ke dalam sungai terbabit. Kenderaan itu dilapor membawa 26 askar India dari kem transit di Partapur sebelum berlaku kemalangan di subsektor Hanif di daerah Turtuk, Ladakh.
Askar berkenaan akan ditempatkan di sempadan di Pertikai iaitu kawasan terpencil di Lembah Nubra. Sementara itu Perdana Menteri Narendra Modi sedih dengan insiden dan kehilangan anggota yang berani. Katanya segala bantuan yang diperlukan akan disalurkan segera kepada mangsa terjejas. Sebelum ini, dua negara paling ramai penduduk di dunia, China dan India telah mengarahkan puluhan ribu tentera tambahan ke Himalaya, altitude tertinggi itu selepas berlaku pertempuran maut pada Jun 2020 yang telah menyebabkan sekurang-kurangnya 20 tentera India dan 4 askar China terkorban. India dan China telah lama menuduh antara satu sama lain kerana cuba merampas wilayah di sepanjang jurang tidak rasmi mereka yang dikenali sebagai Line of Actual Control, LAC. Sebelum ini, beberapa rundingan ketenteraan dan diplomatik gagal meredakan ketegangan. Anak kepada Gubernur Jawa Barat Indonesia Ridwan Kamil masih hilang sejak dihanyutkan arus 2 hari lalu di Sungai Ara, Switzerland. Emeril Khan Mumtaz, 23 tahun, dilaporkan di bawah arus deras ketika berenang di sungai berkenaan bersama adik dan rakannya. Sehingga kini, pihak berkuasa Switzerland masih meneruskan misi mencari mangsa. Emeril dipercayai hilang pada 10 pagi Khamis ketika berenang bersama adik Camelia Letitia Az-Zahra dan rakannya di sungai yang terletak beberapa ratus meter dari pusat bandar. Emeril dilaporkan berada di negara itu bersama keluarga bagi mencari institusi pendidikan bagi melanjutkan pendidikannya ke tahap sarjana. Adik dan rakannya itu berjaya diselamatkan orang awam. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan yang ketika kejadian berada di England bagi lawatan kerja terus terbang ke Switzerland sejurus dimaklumkan mengenai tragedi terbabit. Jepun akan membuka sepenuhnya pintu sempadan kepada pelancong asing mulai 1 Jun ini selepas ditutup 2 tahun ekoran pandemik COVID-19. Dan sekatan itu mula dilonggarkan bagi tujuan pelancongan dan perniagaan dengan had ketibaan antarabangsa dinaikkan 20,000 orang sehari. Jepun akan menerima pelancong asing berdasarkan kuota. Sebelum ini, Jepun merupakan satu-satunya kumpulan 7 negara G7 yang masih belum membuka pintunya untuk kemasukan pelancong asing. Pada Mac lalu, negara matahari terbit itu hanya membenarkan pelajar antarabangsa dan individu membabitkan perniagaan memasuki negaranya dengan had ketibaan 10,000 orang sehari. Kementerian Luarnya memaklumkan bermula 10 Jun, kumpulan pelancong dari hampir 100 negara dibenarkan memasuki negara berkenaan. Namun, kesemua negara tersebut dibahagikan kepada 3 kumpulan iaitu zon merah, kuning dan biru yang boleh menentukan sama ada pelancong itu perlu menjalani kuarantin ataupun tidak. Jepun menyasarkan untuk menarik sehingga 60 juta pelancong asing hingga 2030. Kerajaan melalui MAFI telah meluluskan peruntukan sebanyak 4.47 juta ringgit dari tabung bencana pertanian untuk membantu 29 buah pertubuhan peladang dan 483 orang ahli peladang yang terjejas akibat bencana alam pada tahun ini. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.